Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 6 Oktober bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Tinggal kurang daripada 2% lagi bagi Malaysia mencapai sasaran 90% populasi dewasa melengkapkan vaksinasi COVID-19. Menurut data yang didapati dalam portal COVID Now, 88.4% atau 20,698,852 golongan dewasa sudah melengkapkan vaksinasi masing-masing setakat semalam. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan sebanyak 224,034 dos suntikan vaksin telah diberikan semalam, melibatkan 122,153 dos pertama dan 101,881 dos lengkap. Ia menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK adalah sebanyak 44,797,925 dos. Dalam pada itu, sebanyak 62.5% daripada populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19, manakala 3.8% atau 12,402 daripada mereka telah lengkap 2 dos. Dilaporkan seramai 1,847,147 daripada kalangan remaja masih belum menerima suntikan vaksin. Baik, seterusnya kita ke perkembangan politik di Melaka. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berpendapat pilihan raya negeri PRN Melaka wajar ditangguhkan dengan mengambil kira ekonomi negeri itu yang baru dibuka. Katanya penangguhan itu sama seperti yang dilaksanakan di Sarawak apabila Dewan Undangan Negerinya terbubar secara automatik 7 Jun lalu. Beliau yang kecewa dengan isu pergolakan politik di Melaka berkata, isu itu sepatutnya boleh dielakkan dan diselesaikan secara dalaman. Bagaimanapun, kini ianya sudah terlambat. Ahli Parlimen Pekan itu berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya bagi mengulas tindakan 4 ahli Dewan Undangan Melaka ADUN yang menarik balik sokongan kepada kerajaan negeri. 4 ADUN terbabit adalah bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, ADUN BN Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan, ADUN BN Pantai Kundur, Datuk Nur Effandi Ahmad, ADUN Bersatu Teluk Mas dan Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, ADUN Bebas Pengkalan Batu. Susulan itu yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam bersetuju untuk membubarkan sidang DUN Melaka semalam. Berdasarkan Fasal 4, Perkara 19 Perlembagaan Negeri Melaka berkehendakkan suatu pilihan raya umum perlu diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran DUN itu. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker DUN Melaka. Setiausaha SPR Datuk Ikmal Rudin Ishak dalam kenyataannya malam tadi memaklumkan satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan mengenai pelaksanaan pilihan raya berkenaan. Menurutnya, berdasarkan Fasal 4 Perkara 19 Perlembagaan Negeri Melaka, pilihan raya berkenaan hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh 4 Oktober. Kemarin, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali mengambil langkah membubarkan DUN Melaka dalam usaha menyelesaikan kemelut politik di negeri itu. Ia selepas beliau hilang majoriti sokongan susulan tindakan 4 ADUN daripada blok kerajaan menarik sokongan terhadap kepimpinannya. Sebelum ini, Kerajaan Melaka Pimpinan Barisan Nasional BN diwakili 17 ADUN yang terdiri daripada 14 ADUN UMNO, 2 Bersatu dan 1 Bebas, manakala pembangkang mempunyai 11 kerusi iaitu 7 DAP, 2 PKR dan 2 Amanah. Dalam pada itu, UMNO petang semalam telah mengeluarkan surat pelucutan jawatan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun dan ADUN Pantai Kundur, Datuk Nur Azman Hassan. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, surat pelucutan keahlian itu diserahkan menerusi Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Beliau bagaimanapun berkata status kedua-dua mereka sudah gugur secara automatik apabila mereka sepentas dengan ahli-ahli parti lain. Bahawa dalam pindaan perlembagaan UMNO yang telah kita peluluskan dalam tahun lepas ataupun awal tahun ini, pindaan perlembagaan telah pun kita buat, siapa-siapa yang berada di atas pentas ataupun mewakili parti-parti mana ataupun bertentangan dengan parti, maka dia terlucut keahliannya dengan sendiri. Tak payah dipecat pun. Tapi kita tulis surat mengatakan bahawa keahliannya terlucut dengan sendiri mengikut peraturan-peraturan.
Dalam pada itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata surat pelecutan keahlian yang bertarikh 5 Oktober akan diserahkan kepada kedua-dua wakil rakyat terbabit hari ini. Terdahulu Kerajaan Melaka diterajui BN selepas dibentuk pada Mac 2020 susulan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Berikutan 4 adun ketika itu memberikan sokongan kepada gabungan PN. UMNO akan kekal bertanding di bawah panji Barisan Nasional bersama parti komponen dan sekutunya yang masih setia dengan perjuangan gabungan itu. Bagaimanapun, parti terbesar Melayu itu sentiasa berusaha menyelamatkan Ikatan Muafakat Nasional yang dimeterai antara UMNO dan PAS pada 2019. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata masih ada ruang untuk mempertahankan kerjasama itu jika PAS bersedia kerana bertepuk sebelah tangan tidak berguna. Memetik kenyataan beliau di laman Facebooknya, Datuk Seri Ahmad Zahid menyenaraikan 5 punca ketidaktentuan dalam kerjasama Muafakat Nasional. Jelasnya antara penyumbang kepada isu itu adalah tindakan PAS mengisytiharkan kesetiaan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas menyertai Perikatan Nasional. Sedangkan Perhimpunan Agung UMNO 2020 telah membuat ketetapan tiada kerjasama dengan Bersatu pada PRU ke-15. Selain itu, tindakan PN dan PAS mengumumkan kata sepakat telah menyelesaikan pembahagian kerusi yang akan ditandingi di peringkat Parlimen dan DUN pada PRU 15 juga disifatkan beliau sebagai petanda UMNO perlu melangkah ke hadapan dengan segera. Baik, kita ke berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan dicekup orang awam ketika mengintai dan merakam di dalam tandas lelaki. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Abdul Khalid Uthman berkata, kejadian berlaku di stesen minyak Shell Batu Tiga, Shah Alam pada jam 2.25 pagi 3 Oktober lalu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya menerima aduan daripada seorang lelaki tentang tangkapan suspek berusia 37 tahun itu oleh orang awam. Kejadian disedari pengadu yang hendak menggunakan tandas apabila mendapati suspek dengan telefon bimbitnya sedang merakam pengguna yang menggunakan tandas bersebelahan. Tambah beliau, hasil pemeriksaan pada telefon bimbit suspek mendapati dia merakam orang awam yang sedang membuang air kecil di dalam tandas lelaki. Suspek kemudian dibawa ke Balai Polis Subang Jaya untuk tindakan selanjutnya selepas ditangkap sekitar 2.45 pagi hari yang sama. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Baik, dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.